Selamat sejahtera. Berikut adalah taklimat ISS bagi kontraktor yang bekerja di lonji. Kandungan dalam slide ini merangkumi objektif, permit to work iaitu PTW dan job safety analysis ataupun JSA, keperluan umum keselamatan, potensi bahaya dan risiko, aliran pemindahan kecemasan, lokasi tempat penghimpunan kecemasan, keperluan pengemasan, pematuhan dan kewajipan peraturan. Objektif: para peserta diharapkan dapat menentukan asas peraturan dan undang-undang keselamatan, mengenal pasti potensi bahaya dan keperluan khusus untuk operasi lonji, memahami prosedur keselamatan semasa kecemasan, dan mampu menjalankan tugas mereka dengan selamat mengikut peraturan dan prosedur lonji. Berikut adalah dua polisi yang ada di lonji. Pertama, polisi persekitaran. Kedua, polisi kesihatan dan keselamatan. Untuk pengetahuan anda, lonji mempunyai sijil pengiktirafan ISO 14001 tahun 2015 dan juga ISO 45001 tahun 2018. Permit untuk bekerja atau PTW. Jika melaksanakan potensi risiko yang tinggi dan aspek kerja alam sekitar di premis, sila dapatkan permit untuk bekerja atau PTW dari Jabatan ISS melalui hos anda. Tempoh sah PTW dalam 1 minggu bekerja yang perlu diperbarui dan dipohon 1 hari sebelum memulakan kerja. Semua PTW hendaklah dilampirkan beserta dengan JSA. Keperluan umum EHS. Sila patuhi segala notis-notis dan papan tanda yang tertera di tempat kerja masing-masing. Ikutlah arahan keselamatan yang diberi oleh penyelia ataupun kaki tangan EHS anda. Keperluan umum EHS. Sila patuhi etika pakaian ketika berada di lonji. Pakaian-pakaian hendaklah sesuai dengan kerja-kerja yang dilakukan. Antara pakaian yang tidak dibenarkan adalah selipar, singlet, berseluar pendek, seluar jin yang koyak dan sebagainya. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman tidak dibenarkan berada di tapak binaan ataupun tempat kerja. Sila makan dan minum di kawasan yang dibenarkan, iaitu di kafeteria ataupun di luar premis. Merokok. Anda dilarang sama sekali merokok di tempat-tempat yang tidak disahkan untuk merokok. Sila merokok di kawasan merokok dan ataupun di luar kawasan premis. Langkah berjaga-jaga COVID-19. Sila pakai pelitup muka setiap masa. Praktiskan penjarakan sosial. Basuh tangan anda dengan kerap menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Keperluan umum EHS. Mulai 7 Oktober tahun 2020, semua kenderaan haruslah diletakkan di kawasan yang ditetapkan untuk meletakkan kenderaan anda. Salah letak kenderaan selain dari kawasan tersebut boleh dikenakan denda. Denda sebanyak 100 akan dikenakan jika melanggar peraturan. Roda kenderaan anda akan turut dikunci. Bila ini berlaku, sila hubungi anggota sekuriti di nombor 082 530 888. Berikut adalah keperluan umum keselamatan. Pakai dan gunakan PPE yang sesuai setiap masa. Pastikan semua PPE diluluskan oleh SIRIM. Kerja panas ataupun hot work. Contoh-contoh aktiviti kerja panas merangkumi membakar, kimpalan, memotong, pematerian, pengisaran, menggunakan alat-alat kebakaran yang menghasilkan percikan atau kerja lain yang menghasilkan sumber pencucuhan. Bahaya untuk aktiviti ini adalah penyedutan gas dan asap berbahaya, pendedahan dengan suhu yang tinggi, voltan tinggi, dan sebagainya. Risiko dan kesan aktiviti ini merangkumi kecederaan atau penyakit, kulit terbakar, lengkungan di mata, kebakaran atau letupan, penyedutan elektrik, dan boleh membawa maut. Berikut adalah PPE yang diperlukan ketika melakukan kerja-kerja panas. Ruang terkurung. Contoh-contoh ruang terkurung adalah tangki simpanan, kapal tangki, dan tangki lain, ruang terbuka seperti lubang ataupun digreaser, pipe, pembentung, terowong, aci, saluran, dan struktur yang sama. Bahaya-bahaya di ruang terkurung adalah penyedutan gas dan asap berbahaya, kurang oksigen, tegangan ruang, pencahayaan yang lemah.
manakala risiko dan kesannya adalah kesukaran untuk bernafas yang boleh membawa kepada maut, kesukaran bergerak, bersentuhan dengan sisa kimia jika ada, dan penglihatan yang terhad. Keperluan kompetensi untuk ruangan terkurung adalah hanya untuk Authorized Guest dan Entry Supervisor ataupun AGTES, dan Authorized Entrance and Standby Person AESP digunakan untuk menjalankan kerja di ruang terkurung. Berikut adalah PPE yang diperlukan untuk ruang terkurung ataupun confined space. Kerja penggalian. Bahaya-bahaya kerja penggalian adalah beban permukaan, melanggar talian utility, peralatan mudah alih, dan bebanan jatuh. Risiko dan kesannya adalah keruntuhan struktur ataupun bahan, kebocoran gas atau elektrik, kemalangan lalu lintas, pekerja atau peralatan kerja boleh jatuh ke kawasan penggalian. Kerja-kerja penggalian memerlukan kompetensi iaitu lesen memandu kelas F, G, H ataupun I. Manakala keperluan lain, hadkan kawasan dan pasangkan papan tanda amaran. Berikut adalah PPE yang diperlukan untuk kerja-kerja penggalian. Bekerja di tempat tinggi. Definisi bekerja di tempat tinggi adalah bekerja di atas 10 kaki ataupun 3 meter dari tanah ke kaki. Bahaya-bahayanya, struktur runtuh, bebanan jatuh. Manakala risiko ataupun kesannya, jatuh dari tempat tinggi, jatuh dari ketinggian dan ditimpa struktur yang runtuh, pekerja atau peralatan kerja boleh jatuh ke dalam kawasan penggalian. Keperluan JKKP untuk bekerja di tempat tinggi, Peraturan Operasi Bangunan dan Pekerjaan Pembinaan Kejuruteraan bahagian 75/1. Setiap perancah tiup logam yang tingginya melebihi 40 meter dan setiap perancah lain yang tingginya melebihi 15 meter hendaklah dibina sesuai dengan reka bentuk dan gambar juruteraan profesional. Manakala keperluan lain, hadkan kawasan dan pasangkan papan tanda amaran. Berikut adalah PPE yang diperlukan untuk bekerja di tempat tinggi. Kerja elektrik. Bahaya-bahaya kerja elektrik adalah terdedah pada voltan tinggi, litar pintas, atau percikan api. Risiko dan kesannya boleh menyebabkan letupan elektrik, maut, atau kebakaran elektrik. Keperluan kompetensi adalah chargeman L1, H1, ataupun H2, di mana ia bergantung kepada voltan kerja-kerja tersebut. Berikut adalah PPE yang diperlukan untuk kerja elektrik. Kerja mengangkat. Contoh, aktiviti yang menggunakan kren lori, ataupun kren bergerak. Bahaya-bahaya aktiviti tersebut adalah ditimpa oleh objek yang jatuh, struktur runtuh, kren jatuh ke bawah, beban berlebihan, melanggar talian utility. Manakala risiko dan kesannya, kecederaan badan, kematian ataupun kerosakan harta benda, kren tumbang, kebocoran gas ataupun elektrik. Keperluan kompetensi, sijil PMA dan lesen operator kren haruslah dipamerkan. Berikut adalah PPE yang diperlukan untuk kerja mengangkat. Baik pula sistem kebakaran. Contoh, servis sistem kebakaran, kerja penyelenggaraan peralatan. Bahaya api. 1. Aktiviti telah dijalankan tanpa menggunakan sistem kebakaran automatik. Kedua, pekerja sekeliling tidak menyedari keadaan kecemasan. Ketiga, tidak balas yang perlahan terhadap kecemasan. Manakala risiko atau kesannya terdedah kepada bahaya kebakaran yang ketara semasa kecemasan, potensi kecederaan tubuh badan, kematian atau kerosakan harta benda semasa kecemasan. Manakala keperluan untuk aktiviti ini, alat pemadam kebakaran alternatif haruslah disediakan untuk proses berbahaya atau kritikal yang menimbulkan risiko kebakaran. Pengawas api ataupun fire watcher haruslah berada di lokasi aktiviti tersebut. Keperluan melapor kejadian. Laporkan segera sebarang kecederaan, kemalangan, nyaris hilang ataupun near miss, keadaan tidak selamat, tindakan tidak selamat, dan kejadian alam sekitar kepada penyelia anda ataupun jabatan ISS. Siasatan akan dilakukan dan tindakan pembetulan akan diambil untuk meningkatkan keselamatan.
Potensi bahaya dan risiko di ingot wafer plant. Bahaya kebocoran gas, argon, oksigen. Kesan-kesannya: 1. Penyedotan oleh gas berbahaya. 2. Kesukaran bernafas. 3. Dalam kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan sesak nafas. Bahaya kebocoran bahan kimia. Jenis-jenisnya: hydrochloric acid, hydrofluoric acid, hydrogen peroxide, nitric acid, caustic soda, sulfuric acid. Kesan-kesannya pula: 1. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius. 2. Menyebabkan kulit terbakar teruk. 3. Boleh menyebabkan maut sekiranya tersedut dengan teruk. 4. Penyedotan wap atau aerosol boleh menyebabkan edema paru-paru. Potensi bahaya dan risiko di sel plant. Bahaya kebocoran gas. Jenis trimethyl aluminium ataupun TMAI, amonia, silen. Dan kesan-kesannya: 1. TMAI terbakar. 2. Penyedotan gas berbahaya. 3. Kesukaran bernafas. 4. Dalam kepekatan tinggi boleh menyebabkan sesak nafas. Manakala kebocoran kimia pula, jenis hydrochloric acid, hydrofluoric acid, hydrogen peroxide, nitric acid, phosphorus oxide ataupun POCI3, caustic soda, sulfuric acid. Kesan-kesannya: 1. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius. 2. Menyebabkan kulit terbakar teruk. 3. Boleh menyebabkan maut sekiranya tersedut teruk. 4. Penyedotan wap ataupun aerosol boleh menyebabkan edema paru-paru. Lokasi bilik pertolongan cemas, ingot dan wafer plant. Sila terus ke bilik first aid room jika ada berlaku kecederaan teruk. Anda dilarang sama sekali untuk mendapatkan rawatan dari luar kilang tanpa merujuk pada klinik in-house terlebih dahulu. Berikut adalah lokasi bilik pertolongan cemas yang ada di sel 3. Ini adalah 5 langkah prosedur pengosongan bangunan di ingot, wafer dan modul apabila adanya kecemasan berlaku. Pertama, ketika kecemasan, pengeras kilang akan berbunyi. Kedua, pengumuman pertama akan dikeluarkan. Attention please. Attention please. There is a fire alarm activation in the building. We are investigating the situation now. Please remain calm and stand by for further instruction. ERT members, please assemble at FCC now. Selepas ahli ERT mengenal pasti punca situasi kecemasan, pengumuman kedua akan dikeluarkan. Attention please. Attention please. There is a fire alarm in the building. Please evacuate. Attention please. Attention please. There is a fire alarm in the building. Please evacuate. Jika ada mesin terbakar atau meletup, segera kosongkan bangunan dan menuju ke tempat berkumpul. Jika ada yang tercedera, dapatkan stretcher dan segera bawa ke first aid room. Sila kosongkan bangunan dengan segera. Aliran pemindahan kecemasan di sel plant. Ketika penggera berbunyi, sila bertenang. Kosongkan bangunan dengan segera. Tinggalkan tempat kerja masing-masing dan keluar menggunakan pintu kecemasan yang terdekat. Berkumpul di assembly point ataupun tempat berkumpul yang ditetapkan. Berkumpullah mengikut jabatan ataupun section masing-masing. Selepas itu, sila membuat roll call untuk departmen masing-masing. Laporkan kepada penyelia jika ada rakan yang tertinggal ataupun tercedera ketika kecemasan. Anda dilarang sama sekali untuk masuk semula ke dalam bangunan untuk mengambil barang peribadi. Berikut adalah gambar rajah aliran pemindahan kecemasan untuk ingot dan wafer plant. Berikut adalah aliran pemindahan
dan lokasi tempat penghimpunan kecemasan untuk sel 1. Berikut adalah aliran pemindahan dan lokasi tempat penghimpunan kecemasan untuk sel 2 dan 3. Keperluan pengemasan. Semua kontraktor haruslah melakukan pengemasan dalam masa 2 hari setelah selesai projek ataupun perkhidmatan. Denda akan dikeluarkan kerana ketidakpatuhan. Pematuhan dan kewajipan undang-undang. Di bawah OSHA 1964, Seksyen 20 ke 23, tugas umum setiap kontraktor untuk memberi maklumat yang mencukupi dan memadai, untuk memastikan kawasan kerja selamat, menghapuskan atau mengurangkan bahaya, untuk membina dan memperbaiki peralatan dengan ciri keselamatan. Kemalangan kerana mengabaikan pematuhan peraturan dan undang-undang keselamatan akan mengakibatkan denda tidak melebihi RM20,000, penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Keperluan lonji. Untuk sebarang pelanggaran terhadap syarat-syarat lonji, kontraktor akan dikenakan perkara berikut: kerja diberhentikan dengan segera ataupun dilarang memasuki premis sekurang-kurangnya 2 hari.